Kenapa saudara? Kerana adanya muasat, artinya akhlak. Akhlak ni pun ada dalam peperangan yang agung dalam Islam, peperangan menentang ahli murtad. Bagaimana kisah air yang diberikan antara seorang demi seorang yang kesemuanya mati akhirnya. Lihat, ini namanya yang disebut, yang dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka juga susah dan sempit. Namanya apa? Akhlak. Kan itu saudara, pengkaji falsafah barat, mereka bercakap tentang teori menyelesaikan masalah manusia melalui pembentukan tingkah laku. Tapi mereka tidak mampu beri satu contoh tingkah laku daripada makhluk yang hidup. Sigmund Freud misalnya, orang baca tentang Sigmund Freud. Apa nama lagi pemikir-pemikir falsafah, Aflatun. Mereka yang beri falsafah penyelesaian tentang kehidupan manusia. Tapi mereka tidak ada contoh hidup. Kita orang Islam ada contoh hidup, itu Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah baca tentang akhlak Rasulullah dengan para sahabat, dan bagaimana sahabat juga mencontoh akhlak Rasulullah, luar biasa. Ia contoh hidup. Ia bukan contoh teori. So, barat falsafah contoh teori. Adakah Maharaja Hercules berakhlak mulia? Adakah Maharaja Kisra berakhlak mulia? Adakah penulis-penulis tentang falsafah pembentukan tingkah laku manusia berakhlak mulia? Mereka orang paling dajjal sekali. Mereka hanya bercakap teori, keindahan teori dalam pembentukan. Sebab itu mereka gagal. Gagal di barat, mereka bawa ilmu ni ke timur, bawa ilmu ni ke dunia Islam. Walau ilmu tu gagal di Amerika, sehingga tidak ada lagi institusi keluarga. Mereka tak sambut lagi hari jadi anak, mereka sambut hari jadi anjing dan kucing. Anak tak ada lah. Institusi keluarga di Britain gagal. Bahkan baru-baru ni bila duduk perasaan berlaku di kalangan remaja Britain, membongkarkan bagaimana gagalnya sistem kekeluargaan. Sudah ingat yang seorang pelajar Malaysia yang terlibat, kena rompak, kena pukul, yang tunjuk perasaan tu remaja-remaja Britain, yang menunjukkan kegagalan pendidikan sistem kekeluargaan di Britain yang cukup serius, sehingga mak bapak tak boleh kontrol anak-anak mereka. Tak ada istilah derhaka kat sana, saudara-saudara semua. Teori mereka gagal, mereka ekspor teori ini ke dalam masyarakat Islam supaya kita buang syakhsiyah yang mulia, kepribadian mulia Nabi Muhammad SAW. Walau Allah Ta'ala dah beritahu orang beriman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kehidupan Rasulullah itu menjadi contoh tauladan bagi orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, yang ingin menyebut Allah banyak-banyak. Akhlak Rasulullah dengan isteri ada, dengan sahabat ada, dengan musuh ada. Akhlak Rasulullah di medan perang, akhlak Rasulullah dalam solat. So bayangkan, dalam solat pun Nabi ada akhlak. Nabi meringankan solat. Bila terdengar bayi menangis, Nabi meringankan solat. Itu akhlak. Imam kita tak peduli. Dan dia nak baca Yasin 3 kali, peduli orang mati pun. Dia tidak ada akhlak dalam ibadat. Dia tak ada fiqh tak ada. Dia cerita nak habis skrip. Ya, kalau khatib baca khutbah, dia kira nak habis skrip tu. Biarlah bumbung runtuh ke apa, nak tak habis lagi skrip ni. Dia habis skrip baru dia selesai. Tidak ada fiqh. Nabi SAW berbeza. Nabi ada fiqh. So bayangkan satu fiqh ketika Nabi berkhutbah, yang saya tak akan jumpa lagi ni. Sedang Nabi berkhutbah, semua bercakap ni, tiba-tiba datang seorang badui. Ya Rasulullah, kampung kami kemarau. Ni tengah khutbah. So bayangkan kalau berlaku kat situ. So Nabi berhenti seketika. Bila badui ini mengadu kampung dia kemarau, minta Nabi doakan, Nabi tu angkat tangan doa dalam khutbah. Terus Nabi tak tunggu, tak minta maaf, tak ada dalam teks. Tak lihat akhlak dia, faqih dia, fiqh dia. Dan Nabi SAW melahirkan generasi yang ada fiqh. Yang kita lihat bila Umar berkhutbah, seorang perempuan tegur Umar Khattab dalam khutbah, fiqh. Bagaimana Umar menjawab dan bersifat tawadhu. Lepas seminggu, badui datang, ya Rasulullah, kampung kami yang kamu doakan hujan dah banjir pula dah. Doa lagi untuk kami. Maka Nabi menyebut Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini barakah, bukannya mudarat. Bayangkan tengah khutbah tu, Nabi SAW tengah berkhutbah, tiba-tiba cucu dia naik mimbar. So bayangkan kalau berlaku pada kita ni, tu imam ni anak tak dijaga. Kita lah. Rasulullah SAW sedang berkhutbah, naik azan.
Asal main dekat mimbar, apa kata Nabi SAW, hadis yang sahih, sesungguhnya cucu aku ini akan mendamaikan antara orang Islam yang bergaduh. Cucu aku senasa, dia akan mendamaikan dua kumpulan Islam yang bergaduh. Nabi berkhutbah sambil tengok cucu dia, tengok orang ramai tengok cucu dia. Kan dia seorang ayah, seorang atuk. Kita ada anak, tak mungkin kita kosong. Bila ada darah daging kita dalam tempat ataupun di tempat kita, pasti kita agak sedikit terganggu. Nabi nak beritahu terganggu itu tak ada masalah. Kadang-kadang saudara perlu sembahyang di Mekah, saudara bawa anak. Kalau saudara baca dalam kitab fiqh, saya ambil kitab fiqh mudalah, Fiqhul Mu'tamad, iaitu oleh Syekh Muhammad Zuhaili, abang pada Wahbah Zuhaili. Dalam bab tentang hukum berpaling ketika solat, iltifat fi solat. Apa hukum kita pandang kiri kanan? Sekiranya kita solat, kita bawa anak, kita bimbang berlaku sesuatu pada anak kita, boleh kita solat sambil berpaling tengok anak kita. Ia tidak makruh. Yang makruh bila berpaling tak ada sebab. Kalau kita berpaling tengah, ya kita bawa anak kadang-kadang dah tarawih, musim haji, umrah, bawa anak tengah solat, tengok anak mana ni, takut lari. Kalau kita buat khusyuk sangat, lepas tu menangis, anak hilang. Bahkan sahabat Abu Birza Al-Aslami, ketika dia solat, dia boleh pegang tali kuda. Dia bimbang kudanya terlepas. Ini namanya saudara, akhlak dalam beribadat, fiqh dalam beribadat. Artinya Nabi SAW dia punya akhlak ni hebat. Bukan cerita akhlak muamalah, dalam ibadat dia berakhlak. Dia tahu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang ada hajat, ada banyak sebab. Atau Nabi SAW bila sembahyang tengok orang buat salah dalam solat, Nabi tidak begitu garang dalam menegur mereka. Bukan Nabi kata kalian jangan buat. Bukan sahabat menyatakan kami tak pernah jumpa guru yang lebih hebat daripada Nabi SAW. Nabi baca Fatihah, sahabat tu baca Fatihah. Nabi baca surah, sahabat tu baca surah. Sahabat lain tegur sambil mereka tepuk peha mereka. Lepas tu jeling geram, dah macam nak tumbuk dalam solat. Sehingga Nabi selesai solat, Nabi kata, "Man yaqra warai?" Siapa yang baca belakang tadi? Aku. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak baca juga memadai dengan Fatihah. Memadai Fatihah. Fatihah itu yang wajib, yang lain jangan baca. Nabi ajar dengan baik kepada sahabat ini. Demikian juga bila sahabat ada yang ketika solat melakukan kesalahan yang serius, seperti seorang tu bersing, Alhamdulillah, dia pun ya rahmukallah. Nabi kata jangan ulang balik, jangan ulang lagi. Nabi suruh dia ulang solat, Nabi kata jangan ulang lagi perbuatan itu. Dia istinbat bagi setengah ulama, kalau sekiranya seorang yang masih belajar melakukan perkara yang membatalkan, yang tidak serius, maka kita hanya kata jangan ulang, seperti dia bercakap dalam solat. Tapi kalau dia tak ada wuduk masa solat, kita tak kata jangan kali jangan ulang, suruh kena ambil wuduk yang dia solat. Sebab benda tu besar. Sebab wuduk tu besar isyarat sah sebelum masuk. Tapi yang lain-lain teknikal seperti pergerakan dalam solat, kalau terlampau banyak, maka jangan ulang lagi. Kakak seperti ini melambangkan betapa tingginya akhlak Nabi SAW. Bahkan sebenarnya semua ibadat kita mendidik kepada akhlak yang mulia. Kita qiyamul lail sepanjang malam, bukan nak tunjuk kita berapa ratus rakaat kita solat, tapi jadi hati kita lembut, hati kita mudah simpati, mudah kasihan, hilang sifat sombong, kerah hati semua hilang. Maka ini tujuan ibadat dalam Islam. Kerana itu ibadat bukanlah satu bentuk, kita katakan ritual yang perlu dihafal, yang perlu dirakamkan, divideokan, bukan. Ia bukan ritual, ia adalah penghayatan kepada akhlak. Ya, kalau setakat semayang ni ritual, budak-budak ikut semayang, tak apa dia buat, kita pun tahu, dia ikutlah rokok, sujud. Ia bukan ritual, ia adalah suatu pendidikan kepada akhlak. Seorang yang bersemayang, dia akan menghalang dia mencuri, merompak, menyamun lepas tu. Seorang yang berzakat, dia mengajar dia pemurah dan tidak kedekut, dan tidak sayang kepada harta. Seorang yang melakukan puasa, mengajar dia untuk simpati kepada fakir miskin, mengajar dia jaga lidah, jangan cakap bohong, mengajar matanya jangan buat perkara sia-sia, dan telinganya dan sebagainya. Semuanya pergi pada akhlak. Kerana itu Nabi SAW mendoakan supaya mendapat akhlak yang baik, yang mulia. Dan ini suatu dikatakan kemuliaan ataupun kesempurnaan hadis ini. Doa di atas menggambarkan kepada kita betapa penyakit zahir dan batin boleh mengubah kepribadian kita dan kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat menemukan diri kita sendiri, justru akan menjadi orang yang gagal dalam hidupnya.
tidak pernah berkeinginan untuk mencari dan mengenali dirinya sendiri. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit kronik zahir dan batin untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia, seterusnya di akhirat. Dalam Al-Quran berkait dengan akhlak, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu hai Muhammad atas akhlak yang mulia. Kata Sabuni, sesungguhnya kamu hai Muhammad memiliki adab dan nilai yang maha tinggi, akhlak yang mulia dan terpuji. Sesungguhnya Allah himpunkan padamu segala akhlak yang baik dan mulia. Semua manusia tidak mencapai ke tahapmu. Benarlah apa yang telah disifatkan Allah dengan sifat ini berdasarkan kepada ayat ini. Sesungguhnya antara akhlaknya ialah berilmu, lemah lembut, amat pemalu, banyak beribadat, pemurah, kesabaran, kesyukuran, tawaduk, zuhud, rahmat, belas kasihan, baiknya hubungan sesama manusia, hingga kepada segala cabang yang tinggi dan akhlak yang diridhai. Sebab itu macam saya katakan tadi, saudara carilah mana-mana pemimpin dunia yang ada akhlak macam ni. Carilah pemimpin dunia yang ada akhlak macam ni. Bila seorang jadi pemimpin, mesti penuh dengan kesombongan, kemewahan, pembaziran. Itulah pemimpin. Tapi bila kita pergi kepada watak kepimpinan Nabi SAW, lihat akhlak yang dibina oleh Rasulullah, yang menjadi ikutan yang begitu rapi oleh para sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, oleh Ali, dan sahabat-sahabat yang berikut seterusnya, dan oleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar mencari kezuhudan dalam hidup. Kita baca tentang Umar bin Abdul Aziz, kita baca tentang Salahuddin Al-Ayyubi, kita baca tentang Nuruddin Az-Zanki, kita baca tentang pemerintah Islam yang boleh ikut akhlak Rasulullah untuk menunjukkan ia bukan akhlak mustahil, ia bukan akhlak Superman, ia akhlak manusia nak dekat dengan Allah. Kerana itu kata Mustafa Sibai dalam Sirah An-Nabawiyah, Durusum wa Ibar, keistimewaan sirah sejarah Nabi SAW, dia bukan memaparkan sejarah Superman, sejarah manusia yang tidak boleh dicontohi, tapi ia sejarah manusia yang melalui peringkat-peringkat ujian, peringkat-peringkat tribulasi, peringkat-peringkat muamalah dengan manusia yang kita semua boleh contoh. Kita bercakap benar. Ramai orang Islam boleh contoh Nabi SAW bercakap benar dengan pemimpin, dengan orang bawahan, dengan diri sendiri. Maka Allah memuji orang beriman. Demikian juga bila kita sebut tentang jujur, ramai orang Islam yang jujur, yang terbukti kejujurannya dengan mengikuti akhlak Nabi SAW. Satu sen pun dia tak nak ambil. Bila kita cerita berani, ramai pemimpin, ramai sahabat yang berani macam Nabi SAW. Berperang duduk depan, tak pernah fikir mati melainkan syahid. Bila kita cerita tentang pemurah, ramai sahabat yang contohnya Rasulullah, menjadi amat pemurah sehingga mereka sanggup gadai diri mereka. Ambil, saya gadai diri awak, saya jual diri saya, duit tadi awak ambil, pergi belanja. Sampai mereka itu. So, dalam sejarah Islam, saudara, bila ada orang mencontohi Rasulullah, bererti Nabi bukanlah Superman yang kita tak boleh contoh. Nabi bukan watak-watak superhero yang sebenarnya adalah imajinasi yang mustahil. Tapi Nabi manusia. Sebab itu bila Allah sebut Subhanallazi asra bi'abdihi laila, maksudnya Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah Ta'ala tak sebut Rasulnya, Nabinya, tapi hamba-Nya. Untuk menunjukkan siapa yang nak sampai pada Allah, dia perlu jadi hamba, bukan perlu jadi Rasul, bukan perlu jadi Nabi, perlu jadi hamba. Atau Nabi SAW diberi pilih untuk menjadi hamba atau menjadi raja, Nabi pilih hamba. Nabi memilih hamba. Kerana itu kita digelar hamba Allah. Kita digelar hamba Allah kerana kita sujud dan tunduk kepada Allah secara mutlak. Kita mampu berakhlak macam akhlak Rasulullah. Kalau tidak, masih akan Nabi tinggalkan deretan pelajaran, pengajaran. Sebab itu kalau kita baca sejarah Rasulullah, indah, banyak akhlak. So barat-barat cuma cerita je, main mulut je, tapi mereka tak ada contoh. Even penulis tu pun tak ada contoh. Tapi Rasulullah terbukti contoh. Kerana itu ulama-ulama dalam pendidikan tarbiyatul awal, seperti Muhammad Qutub dalam manhaj at-tarbiyah Islamiyah, beliau menyebut betapa penting orang Islam mendidik anak-anak dengan qudwah Rasulullah. Cukup penting dalam semua bab. Dan kalau saya lihat kupasan Syekh Almarhum Abdullah Nasir Unwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, bagaimana beliau melihat contoh qudwah sebagai satu cara paling berkesan dalam mendidik akhlak anak-anak. Qudwah Rasulullah sendiri tu ada akhlak tu. Ceritakan akhlak Rasulullah dalam semua lapangan hidupnya supaya anak kita dapat mencontohnya. Dan semua lapangan hidup.
baik dengan sahabatnya, baik dengan musuhnya, baik di medan perangnya, baik di medan di tempat ibadahnya, dalam semua hal. Bagaimana Nabi tegas, lembut, sabar, penyayang, segalanya ada. Dalam tegas Nabi bukan makna orang boleh pijak kepada. Dalam tegas Nabi bukan makna tak ada lembut. Dalam lembut Nabi bukan makna tak ada tegas. Artinya bila kita lihat keseriusan hidup Rasulullah, bukan makna tak ada gurauan. Nabi ada gurauan. Kalau selalu baca hadis-hadis gurauan Nabi SAW, cukup banyak. Cukup banyak. Sama ada gurau-gurau itu bersifat, kita katakan, percakapan, sehingga pada perbuatan. Nabi memeluk seorang sahabat beliau, Badui, yang Nabi SAW kalau disampai ke tengah padang pasir, Badui ini yang akan uruskan Rasulullah. Dan dia pula kalau sampai Madinah, Nabi akan uruskan dia. Nabi akan lengkapkan segala bekalan dia, sehingga dibalik sebelum ke Badui dia, ataupun padang pasir. Di tengah jual ni dengan berpeluh badan, Nabi boleh peluk dia. Teka siapa ni, siapa ni. So teka siapa. Nabi bergurau, memeluknya dalam keadaan peluh orang ni. Nabi boleh peluk dia, sehingga bertemu peluh Rasulullah, peluh dia dengan peluh Nabi SAW. Siap Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Kawan Nabi ni, sahabat Nabi ni gemuk sikit. Siapa nak beli hamba ni? Kata Rasulullah. Lalu kata orang ni, dia tak tahu Rasulullah belakang. Dia kata, kalau orang beli hamba ni rugi besar lah sebab gemuk, nak bagi makan banyak. Kata Nabi SAW, orang beriman tidak rugi. Nabi nak beritahu orang beriman sebaik gemuk ke apa, dia tak pernah rugi atas dunia. Dia orang paling hebat di hari akhirat kelak. Orang kafir walaupun badan seling saudara, dia paling rugi akhirat kelak. Orang beriman walaupun fizikal begini-begini, dia beriman, itu dah mengangkat darjatnya, mulia di sisi Allah. Sebab tu Nabi kata, al-mu'min laisa bikasidin. Orang beriman tidak akan rugi. Maksudnya, walau kita kurang itu dan ini, tapi kita beriman, kita tak rugi di sisi Allah. Tapi kalau tak ada iman, walau segala benda kita ada atas dunia, kita rugi. Itu Nabi beritahu dia, jangan kamu rasa rendah dirilah sebab tubuh gempar. Jangan, kamu orang beriman, kamu kena bantu. Kamu tidak rugi di sisi Allah. Dia Nabi bergurau. Ini akhlak Rasulullah yang hebat dan cemerlang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sabuni berkata, dalam hati mereka, yakni orang munafik, terdapat syak wasangka, nifak. Lantaran itu Allah menambahkan penyakit mereka dan kesesatan. Ayat seperti ini dikenali sebagai jumlah du'aiyah. Ibnu Aslam berkata, ini penyakit pada agama, bukan penyakit berjasad. Itu syak yang masuk kepada mereka dalam Islam, sehingga Allah menambahkan penyakit tersebut. So bila Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, kata fazadahumullahu marada, jumlah ayat tu namanya jumlah doa. Artinya Allah SWT menyatakan bahawa orang ni disebabkan dia ada penyakit syak wasaka pada agama, maka Allah menambahkan lagi penyakit dia. Jadi suatu permintaan ditambah penyakit dalam hati ni. Dan ini berkait dengan penyakit hati, bukan penyakit fizikal. Ayat ini turun kepada orang munafik yang ragu-ragu dan tentang Islam. Yang ragu, misal contohlah kita hari ini dikejutkan dengan satu berita hebat kita kat Johor, laksanakan hukum wuduk. Orang Islam atau bukan Islam, hebat, cadangan yang bagus. So ini bukan cadangan orang sewe ataupun orang gila. Orang ni orang Islam dah ni. Tapi bila ada orang kata dia sewe dengan cadangan macam tu, tak betul. Ini hukum Allah. Dan ada pula kata, oh itu tersilap, ia tidak mewakili kami. Dia itu tengah sakit tu sebab dia cakap macam tu. Sebenarnya undang-undang Islam tidak relevan sekarang. Dia penyakit. Yang sanggup kata undang-undang Islam tak relevan sekarang, ni orang penyakit hati, syak. So kita dah lihat pelbagai undang-undang gagal membendung jenayah. So dah tengok macam-macam. Hari ni soal kereta, kalau kita tinggal lebih kurang orang ambil. Dulu tak ada. Penyakit jenayah makin lama makin kronik. Walau hari ni kita ada CCTV, banyak CCTV, tapi ia tidak pernah mengurangkan jenayah. Jangan cerita kita kat Malaysia ni negara maju, yang seolah-olah negara mereka adalah penjara sebab semua CCTV. Seperti Singapura misalnya, semua CCTV. Rakyat ni buat apa nampak lagi, tolak tandas dengan bilik tidur.
Begitu mereka menjaga, adakah jenayah tidak wujud? So jenayah berlaku dengan lebih dahsyat, dengan lebih teruk, dengan lebih kejam, dengan tak kita fikir bahawa ia boleh berlaku begitu. So Tuhan nak tunjuk apa pada kita? Nak tunjuk kedegilan kita akan menghancurkan kita. Kedegilan kita untuk mengambil undang-undang Allah ni sebab akan hancurkan kita. Yang kita degil sangat kenapa? Turun nak guna undang-undang manusia membendung jenayah, kita tak mampu. Hari ni tengok mencuri. So mencuri luar biasa hari ni. Bukan kata curi duit dah sekarang. Curi semua, pagar, tingkap, mangkuk, tandah habis dicuri. Dulu kalau pencuri masuk rumah, kita expect kita jaga duit je lah, atau barang kemas. Hari ni jangan saudara. Sebelum masuk rumah, pagar dah hilang. Sebelum masuk rumah, ni penutup longkang dah hilang. Penutup tempat loji tahi pun hilang. Belum masuk rumah tu, sudah bayangkan dia punya kejahatan hari ni. Mereka tak fikir lagi macam dulu pencuri hanya fikir curi duit. Hari ni curi berlaku. Bukan sampai mengejutkan kita, mereka masuk Masjid Shah Alam curi cokma. Sampai tu kotak tak jumpa tongkat nak khutbah. Curi yang tu. So bayangkan pencuri, dia punya otak dia hari ni. Undang-undang kita dahsyat, teruk. Artinya seolah-olah macam tegas, tapi dia tidak mampu membendung. Sebab undang-undang kita hanya pergi keluar hati tak. Undang-undang Allah, Tuhan cipta manusia. Undang-undang ini masuk sampai dalam hati. Sampai dalam hati saudara-saudara semua. Belum lagi nak buat, pencuri dah takut. Belum nak buat. Dah buat, semua berhenti mencuri. Belum hukum lagi, baru buat. Oh, letakkan dalam perlembagaan. So lihat bisanya undang-undang Islam.